Assalamualaikum. Baru tadi saya tengok ada ustaz yang berceramah lah. Saya ingat dia merujuk kepada satu ayat Quran. Mari kita tengok dia punya ceramah dahulu. Jadi ayat tu cakap, Al-Quran tu Allah sendiri bagi tahu, Al-Quran tu terbagi dua. Satu boleh faham, satu tak boleh faham. Satu tak boleh faham. Jadi ayat yang boleh faham itu nama dia ayat muhkamat. Ayat yang tak boleh faham itu namanya ayat mutasyabihat. Jadi pada masalah ayat yang cerita pasal tangan-tangan, pasal kaki-kaki, pasal apa? Jari-jari semua, Allah jari ke, Allah ada kaki ke, itu semua itu ayat mutasyabihat. Jadi kalau ayat mutasyabihat, Allah juga sendiri cakap dalam Quran, dalam tu ayat Quran tu, Allah kata fa'amal ladzina fi qulubihim zayg. Siapa yang dalam hati dia ada kesesatan, dia akan pakai ayat yang sama-sama tu. Dia yang akan pakai ayat tangan, ayat kaki, ayat jari, ayat apa tadi, ayat muka, dia yang akan pakai. Jadi yang eloknya, yang sebenarnya ketika kita pakai ayat yang tak ada sama. Boleh faham tak kata? Jadi sebab tu kita kata kita tak pakai yang lafaz tu, kita tak pakai. Jadi kenapa kita tak intimat akidah dekat situ? Jadi daripada yang saya faham maksudnya, kita tidak boleh menggunakan ayat mutasyabihat sebagai akidah. Contoh kalau dalam Al-Quran kata Allah menggunakan tangan untuk mencipta Adam, jadi kita tidak boleh percaya bahawa Allah ada tangan. Dalam hadis Nabi, kalau Allah kata meletakkan tapak kakinya di neraka, jadi kita pun tidak boleh percaya bahawa Allah mempunyai tapak kaki. Begitu juga kalau Allah istiwa di atas arasy, kita pun tidak boleh percaya bahawa Allah alal arsy istawa. Yang saya faham daripada maksud ustaz ni begitulah. Tidak boleh menggunakan ayat mutasyabihat sebagai akidah. Okey, sebelum itu tujuan saya untuk rakam video tadi bukanlah untuk saya mencetak rompak untuk tujuan keuntungan. Saya hanya menunjukkan sebagai bukti bahawa perkara itu berlaku. Jadi saya menggunakan free speech, copyright and fair use sekadar untuk supaya saya bukan bercakap kosong dalam hal ini. Okey. Jadi saya ingat ayat Quran yang digunakan oleh Ustaz tadi ialah surah Ali Imran ayat 7. Jadi terjemahannya begitu. Dialah yang menurunkan kitab, iaitu Allah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di antaranya ada ayat muhkamat, iaitulah pokok kitab, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat. Setakat itu Ustaz tu bagi dalam ceramah tu. Saya ingat ceramah tu untuk budak-budak Mahad Tahfiz lah, saya ingat, tidak pastilah. Jadi setakat itu dia terangkan dan dia menjelaskan bahawa kita tidak boleh menggunakan ayat mutasyabihat sebagai akidah. Jika Allah kata Allah ada yad, tangan, tidak boleh percayalah tu. Mungkin lebih kurang begitulah maksudnya. Tapi kalau kita tengok seluruh ayat Ali Imran 7 ni ada sambungannya, iaitu mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwil. Takwil ni contohnya macam istiwa itu kita tidak terima, maka kita takwilkan dia sebagai menguasai contohnya. Jadi yang menggunakan ayat mutasyabihat itu untuk mencari takwil. Padahal tidak ada yang lagi ayat tu disambung Quran tersebut, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya. Allah kata tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Jadi yang sebenarnya maksudnya yang saya faham daripada ayat ni, sebenarnya yang menggunakan ayat mutasyabihat tu dia untuk mencari takwil dan mencari fitnah. Dia kata orang tu sesat, orang ni sesat, menggunakan takwil-takwilnya. Itu sebenarnya yang saya faham dari sini, itu sebenarnya yang sesat.
Selepas itu, dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran itu. Maksudnya orang-orang yang tinggi ilmunya, yang betul-betul beriman, jika diberi ayat-ayat mutasyabihat itu, mereka percaya, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Seterusnya Tuhan kata, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Jadi dari sini kita tengok pelajarannya, orang yang menggunakan ayat mutasyabihat. Lepas tu mereka tidak percaya, lepas tu mereka memberi takwil untuk mengukuhkan kefahaman mereka contohnya. Itu orang yang sesat. Dan orang yang beriman itu yang beriman saja, beriman kepada Al-Quran itu saja. Itu yang saya fahamlah setakat ini daripada ayat Ali Imran 7. Jadi kalau kita tengok pada zaman sekarang, biasanya kita boleh melihat yang biasa di tempat kita ada dua lah. Satu golongan iaitu mereka mentakwilkan. Contohlah jika istiwa itu ditakwil sebagai menguasai. Yad itu pun ditakwilkan sebagai tidak tahulah, mungkin menguasai jugalah. Jadi bagi mereka, kepada siapa yang beriman bahawa Allah ada tangan, Allah beristiwa di aras, ataupun Allah bersemayam di aras, ataupun Allah duduk di aras, mereka tu sesat. Kenapa sesat? Kerana takwil mereka yang betul, iaitu kita tidak boleh kata Allah duduk di aras. Kita mesti kata Allah menguasai aras. Jadi mereka menuduh-nuduh orang lain sesat. Golongan yang kedua pula iaitu apabila dikatakan Allah istiwa di aras, begitulah Allah istiwa di aras lah. Bagaimana tidak tahulah, itu Allah saja yang tahulah. Hanya Allah yang mengetahui takwilnya. Jadi kita hanya beriman bahawa Allah istiwa di atas aras. Tapi mereka tidak sesatkan orang yang mentakwil. Contoh yad, tangan Allah. Jadi orang yang golongan yang satu ni beriman sudahlah. Allah kata Allah menggunakan tangan untuk mencipta Adam, tanganlah. Bagaimana tangan tidak tahulah. Allah ada muka, tidak tahulah. Macam mana kan? Muka orang lain, muka buku lain. Muka Allah tidak tahulah macam mana. Tapi dalam Al-Quran ada disebut wajah Allah. Jadi beriman sajalah. Itu yang golongan kedua. Jadi golongan pertama tu biasa kita tengok akan menyesatkan golongan kedua itu. Hanya kerana mengikut ayat mutasyabihat itu seadanya. Dan mengatakan kami beriman kepadanya, Al-Quran. Golongan pertama itu mencari-cari fitnah dan mentakwil. Okey, jadi saya rasa pada pendapat saya lah, Ustaz ni dia mentafsir atau menterjemah ayat Quran ni separuh jalan lah. Pada saya cara dia menterjemah ayat tu salah. Dia memesongkan makna. Kalau kita tidak boleh percaya kepada istiwa aras ataupun tangan Allah, yad Allah, wajah Allah, seperti yang dia kata tu, maka maksudnya kita tidak boleh percaya kepada Quran lah. Jadi pada saya ini suatu ayat-ayat batil. Jadi dia perlu bertaubat dan pihak berkuasa pun perlulah menyiasat ustaz ini. Kerana kalau diajarkan kepada budak mahad tahfiz, kasihanlah budak-budak itu akan mendapatkan penerangan akidah yang terpesong ataupun memesong mengikut kehendaknya. Jadi kalau kita tengok ustaz ini, biasanya ustaz-ustaz yang berceramah di masjid-masjid ni, biasanya mereka sudah bertalaki, mengambil ijazah dan ataupun mengambil sanad daripada guru-guru mereka. Tapi kalau begini, cara menterjemah Quran ni ambil separuh-separuh,
dan lain, maksudnya saya pun tidak tahu macam mana talaki mereka ini betulkah atau tidak, saya tidak pasti. Sanad dari mana pun kita tidak tahu, tidak dinyatakan. Kalau macam kita orang awam ni, cukup sajalah bersanad yang simple-simple. Contoh, sanad Al-Quran. Al-Quran ini telah dijamin oleh Allah tidak akan berubah. Jadi kita baca sajalah Quran. Contoh macam ayat ini, saya ambil daripada internet saja, dari Google. Tapi betul lah ni, ada yang kata ambil dari Google, salah, melencong. Jadi kita perlu semak jugalah. Tidak semualah Google tu yang salah kan. Contoh macam ini. Kalau kita tengok dari Quran yang betul, sama jugalah maksudnya dengan yang itu. Jadi ini terjemahan Quran. Cukuplah kita baca, orang awam cukup baca. InsyaAllah boleh faham lah yang simple-simple tu. Macam Ali Imran 7, senang saya faham tu. Ini adalah versi cetakan terjemahan Madinah. Saya beli satu masa dulu di Madinah, tengok tu. Tengok. Arab Saudi. Kalau dengar Arab Saudi adalah yang melompatkan. Tapi kalau ini salah, sila buktikanlah. Bawalah bukti-bukti dan sanad masing-masing untuk membuktikan maksud ayat Quran itu salah, terpesong. Lagi satu contoh, kalau kita guna sajalah sanad-sanad ahli sunnah wal jamaah ni. Contoh macam sahih-sahih Bukhari untuk hadis kan. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Kita baca sajalah ni. Maka insyaAllah sanad sampai kepada Imam Muslim dan seterusnya kepada perawi-perawi yang sikah, seterusnya ke Nabi Muhammad SAW. Kita baca ni, kita fahamlah hadis. Dalam hadis Nabi Haji Wada, beliau berkhutbah, aku tinggalkan kepada kamu, jika kamu berpegang kepada dua perkara ini, kamu tidak akan sesat. Yaitu Quran dan sunnahku. Jadi dulu saya sebagai orang awam pun jahil juga dulu. Tapi Alhamdulillah dapat hadis itu, jadi saya pikir-pikir. Mesti cari dua benda ni, fahamkan. Untuk dapat tidak tersesat. Tidak payah berfalsafah, bersapa, bertakwil-takwil. Guna dua perkara itu insyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan kita tidak tersesat. Kalau sudah baca tu, sudah ada lebih masa, bolehlah beli juga kitab-kitab imam yang lebih lagi macam ini, Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Ini penulis asal Imam Nawawi. Siapa tidak kenal Imam Nawawi? Ini dia punya terjemah lah. Salim Basri. Jangan kita cakap pula Salim Basri yang buat kitab ni. Kitab ni hanya diterjemah oleh Salim Basri. Penulis asal Imam Nawawi. Baca yang beli yang terjemah bahasa Melayu, fahamlah. Kalau beli bahasa Arab, saya tidak fahamlah. Lepas tu, boleh beli lagi ini. Apa ni? Hadis 40 Imam Nawawi. Sekarang topik hot kan, ada yang kata kurikulum, masuk kurikulum. Ada yang menentang. Ramai mempertahankan. Tidak kira golongan 1 ke golongan 2 akan mempertahankan Imam Nawawi. Itu apa lagi? 40 hadis palsu dan lemah popular. Ada juga hadis palsu ni, ada juga banyak disebarkan oleh ustaz-ustaz yang talaki tidak tahu dari mana. Hadis palsu dan lemah. Popular tapi palsu. Tujuannya beli hadis palsu supaya kita tahulah kalau ada ustaz yang sebut hadis tu maksudnya dia talaki daripada guru-guru palsu lah. Lebih kurang begitulah. Ada lagi macam-macam buku, 400 hadis akhir zaman, bukan 40, 400. Tapi ini ditulis oleh Abu Fatih Al-Adnani.
Saya pun tidak tahulah siapa tuh. Boleh baca-baca. Ada masa malam daripada bosan lepak mau pergi healing, bagus baca-baca buku. Lepas tu Belitan Iblis, Syarah terpilih Ibnu Jauzi. Siapa tidak kenal Ibnu Al-Jauzi? Talbis Iblis, Ibnu Jauzi, diterjemahkan, ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Al-Haladi. Ini kita punya ustaz tempatan lah yang buat kitab ini. Lepas tu ada lagi lah macam-macam. Kalau kita beli daripada sumber yang betul, kita dapat yang betul lah. 4 kaedah memahami syirik. Siapa tulis? Asalnya Syekh Abdul Al-Aziz bin Abdullah bin Baz. Bin Baz ni famous juga dalam perdebatan. Ini lagi satu. Ramai orang menuduh Wahabi. Jadi saya tengok, saya belilah juga nih untuk tengok apa sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi ni. Dia ni sesat macam mana ni, begitu teruk sekali ni. Jadi saya beli kitab untuk tengok. Betulkah tidak? Jadi ini penulis asal Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Lepas tu diterjemah oleh Profesor Madya Dr. Basri Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari dan beberapa orang lain lagi yang mahir bahasa Arab. Bacalah, betulkah tuduhan Wahabi? Baca di dalam ni. Kalau betul Wahabi sesat, tunjuklah di mana nih. Mana buku, mana maklumat yang sesat. Buktikan. Kita orang Islam mengikut bukti, bukan main cakap-cakap kosong. Bukan cakap, ini kita mesti ikut ini, jauhilah ini. Sumber tidak tahu dari mana. Apa sumber? Imam mana yang cakap tidak tahu. Kita main cakap kita sendiri sudah. Kalau ada yang kata, baca buku ini mana boleh, mesti ada guru, mesti ambil sanad talaki dari guru. Ini mana boleh baca terus dari kitab-kitab begini. Sudah terpesong, sudah disalah tafsirkan. Jadi kalau betul disalah tafsir, salah terjemah, buktikanlah di mana salahnya contoh terjemahan ini. Buktikanlah, tunjukkan naskah original yang ada dengan ustadz-ustadz sekalian. Tunjukkanlah bagaimana salah terjemahannya di kitab-kitab ini, ataupun salah faham. Contoh saya tadi Ali Imran 7. Kalau salah, terangkanlah apa yang salahnya ayat tadi itu. Ini. Apa yang salahnya? Mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwil. Terangkanlah apa maksud tuh. Jangan sepotong saja, terangkan. Mereka mengikuti yang mutasyabihat. Tiba-tiba istiwa di aras tidak boleh. Tidak boleh guna, tidak boleh percaya. Susahlah kalau begitu. Kalau ada masalah lagi, kita boleh beli kitab-kitab di internet. Bentuk PDF ada dalam Shopee. Kitab-kitab imam ni sangat banyak, sangat besar. Contohnya ini, kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kalau mau beli ini ada 7 jilid ke 8 jilid, tidak pasti. Sangat mahal, sangat besar, banyak dan sangat berat. Jadi tidak mampu. Jadi macam saya orang awam, beli saja lah yang murah-murah PDF. Lepas tu letak di komputer, bila-bila ada masa boleh baca. Contoh ini, tafsir. Al-Quran ni ada tafsir dia, kepada siapa yang tidak tahu, orang awam. Al-Quran ni ada tafsir dia. Satu Quran tu boleh ditafsir sehingga berjilid-jilid. Contoh macam ini, tafsir Ibnu Katsir. Kesemua golongan 1 atau golongan 2 mengiktiraf Ibnu Katsir sebagai tafsir Quran yang antara yang paling hebat. Ibnu Katsir ini gurunya yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Jadi begitulah. Kalau kita selidik salah sila imam, kita tahulah. Ada lagi tafsir Al-Qurtubi.
Ini kepada siapa-siapa yang serius untuk memahami Quran, boleh beli tafsir-tafsir ini. Lepas tu, siapa yang serius, kata saya bermazhab Syafi'i. Kalau bermazhab Syafi'i, kita perlulah membeli kitab-kitab Imam Syafi'i. Contohnya ini, Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Telah diterjemahkan. Senang faham. Ini Imam Nawawi, tulisan Imam Nawawi. Imam An-Nawawi diterjemahkan oleh Muhammad Najib Al-Muthi. Mudah-mudahan dia diradai Allah, dapat pahala kerana menterjemahkan sehingga orang kita pun, orang ajam, orang bukan Arab pun boleh faham juga kitab-kitab yang begitu besar ini. Okey, lepas tu kitab original Imam Syafi'i, Siapa yang mengaku mazhab Syafi'i, kalau tanda kecintaan kepada Imam Syafi'i itu, buktinya dapatkanlah buku ni kan. Kalau macam kita cinta Islam, ada Quran di rumah masing-masing. Ada yang menyimpan di dalam kaca, ada yang melekat di frame di dinding, tanda kecintaan kepada Quran, kepada Islam. Kalau betul cinta Imam Syafi'i, belilah kitab-kitab dia. Kalau tidak mau baca pun, print, letak dalam frame, tampal di dinding. Banyak lagi lah kitab sejarah. Kalau mau baca sejarah, ada Tarikh At-Tabari, Tarikh At-Tabari, ada Tafsir Qurtubi, Empat Mazhab, Bulughul Maram, Al-Mustadrak, Al-Muhalla, Al-Mughni. Banyak. Kalau di internet, murah-murah saja. Murah-murah saja. Kalau kamu kata tidak boleh berguru dari buku, tidak boleh baca buku, mesti ada guru. Yang pertama, tidak semua orang boleh pergi mengaji di pondok atau madrasah sebab orangnya ada macam-macam pelajaran. Ada jadi doktor, ada jadi engineer, ada jadi guru dan polis dan sebagainya. Mana ada masa pergi berguru. Lepas tu kalau kamu kata belajar dari buku ni boleh salah, kami boleh guna logik yang sama. Belajar dari guru pun boleh salah. Macam tadi, gunakan ayat Quran separuh saja. Saya pun tidak paham kenapa dia guna separuh, dia tidak syarahkan yang separuh lagi tu. Kita juga boleh kata guru-guru mungkin lupa untuk menyampaikan ijazah mereka. Jadi, boleh tersilap, boleh terlupa, sehingga anak murid pun tidak lengkap apabila mentafsirkan Quran itu. Lepas yang kedua, kalau kamu kata kitab ini, buku ini mungkin tersalah terjemah, tersalah tafsir, jadi kamu sebagai orang yang mahir berkenaan kitab ini, contoh ini Talbis Iblis, kamu coba tunjukkanlah di mana silap tafsir tu. Kamu buka, tunjukkan dalam YouTube, buka versi asal dalam bahasa Arabnya, dan kamu tunjuklah mana yang tersalah tafsir tu. Jadi guna logik yang sama juga, kalau buku-buku kitab-kitab imam ni boleh disalah tafsir, kami boleh mengatakan juga, kitab-kitab yang diajar di pondok atau madrasah atau di mana kamu mengaji itu, boleh juga disalah tafsir ataupun tersalah tulis, terkurang, tertambah ke. Nah, begitulah. Jadi, kalau mungkin kitab-kitab imam salah tafsir, kita boleh cakap guna logik akal fikiran yang sama. Mungkin yang di kitab-kitab yang kamu belajar itu pun salah tafsir, salah ataupun memesongkan. Jadi kalau kita main begitu, boleh jugalah. Kamu boleh main begitu, kami pun boleh cakap begitu. Contohlah dalam kitab ini, Belitan Tipu Daya Iblis,
dalam kita boleh baca ada bab bersederhana dalam mengamalkan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan bid'ah. Jadi daripada kita buat bid'ah, bagus lagi kita amal sunnah walaupun sederhana, walaupun sikit. Ustaz kata itu bukan bid'ah, itu khilaf. Khilaf. Jadi ada pula bab di sini. Bersederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan khilaf. Jadi khilaf, kalau kita tengok, kalau benda tu ada khilaf, lepas tu sunnah, lebih baiklah kita buat sunnah kan, kalau ikut kitab ni lah. Kalau kita mati-mati pun buat benda yang dikhilafkan oleh ulama, mati-mati hari-hari buat, berbanding seorang yang sederhana saja tapi sunnah. Kalau ikut kitab ni lebih baiklah. Ada lagi tu talbis iblis, ulama bermimpikan Allah. Ada tu tarikat-tarikat tertentu, golongan tertentu yang klaim ulama mereka bermimpi Allah. Sama juga ada yang bermimpi Nabi, lepas tu ada syariat baru dimimpikan, zikir-zikir baru. Itu talbis iblis juga. Ada talbis juga memasukkan kata-kata falsafah untuk menunjukkan kehebatan dalam berdebat. Kadang-kadang ada ustaz berceramah ni, cakap falsafah semua macam hebat, tapi satu kitab pun tidak tahu, tidak ada disebut dari kitab mana. Jadi pun kita tidak tahu perkataannya tu daripada kitab kah ataupun falsafahnya sendiri. Itu adalah antara talbis. Ada lagi talbis, ulama berdengki sesama ulama. Kalau kita baca dari kitab ni adalah diterangkan, terdapat segelintir ulama yang berdamping dengan pemerintah demi kepentingan diri sendiri. Pemerintah ni mungkin jabatan-jabatan kerajaan, jabatan agama dan sebagainya. Dia sentiasa menggunakan alasan untuk menegakkan kepentingan Islam, untuk berada bersama pemerintah. Dia kata dia ingin menegakkan Islam, sedangkan kata-katanya itu hanyalah alasan kepadanya untuk mendapat tempat atau kedudukan yang tinggi, mungkin juga untuk memenangkan alirannya. Yang Islam ini pelbagai aliran, ada 73 aliran. Jadi siapa yang dapat di pemerintah, dialah yang berkuasa tu. Jikalau pemerintah itu merujuk sesuatu permasalahan mengenai agama kepada ulama-ulama yang lain, dia mula berasa cemburu dan iri hati. Lalu dengan apa saja cara, dia berusaha memburukkan, menjatuhkan ulama tersebut semata-mata cemburu terhadapnya. Maka ulama sebegini adalah ulama yang telah berjaya ditipu oleh tipu daya iblis. Jadi kalau ulama tu dia sampai menjatuhkan ulama lain, menuduh, mencop, melabel hanya kerana cakap-cakap sikit yang mungkin tersilap ataupun gaya bahasa yang boleh dikhilafkan, tiba-tiba itu menjadi poin kepadanya untuk menjatuhkan ulama tersebut. Antara talbis lagi berburuk sangka kepada ulama. Ulama ni orang yang berpengetahuan, tiba-tiba kerana dia salah cakap, kita cakap, oh itu ulama, dia kata Allah itu alam. Tidak ada orang yang berpikiran waras berkata Allah itu alam. Allah itu Tuhan, bukan makhluk. Semua orang tahu tu. Tapi oleh kerana berburuk sangka, maka dia pun berdengki dan buat video untuk menjatuhkan sesama ulama. Untuk pengetahuan, video yang saya replay tadi di awal-awal tu, itu bukan saya copy paste ya, bukan saya potong-potong. Itu semua daripada Facebook Reel ataupun landasan story ustaz tersebutlah, itu semua. Saya tidak potong, saya tidak edit. Okey, jadi begitu sajalah setakat ini yang saya boleh cakap. Jadi kalau ada salah silap tu boleh komen lah. Saya minta maaf kalau ada salah silap, boleh komen di mana silap, boleh ajarkan kepada saya mana yang silap.
Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.